Namaku Aisyah. Pada usia 48 tahun, aku fikir aku sudah pandai membaca diam, terutama diam suamiku. Lama-kelamaan, aku boleh bezakan antara gurauan dengan acuh tak acuh. Dengar Aisyah, biar aku sendiri, katanya suatu hari. Tapi malam Jumaat itu lain macam. Suamiku, Amir, 52 tahun, seorang lelaki praktikal, tepat dan dingin macam fail yang tersusun rapi, tiba-tiba bertanya, "Nak keluar makan malam dengan Milena dan Faizal tak?" Aku tak baca apa-apa dalam soalan itu. Tiada jemputan, tiada kegembiraan yang terpancar, hanya ayat pendek antara dua email dan tali leher yang kemas tersimpul. Kami tinggal di Kuala Kangsar manakala Milena baru sahaja berpindah ke rumah lama di Kampar, rumah warisan Melayu dengan kayu balak dan halaman yang harum dengan bau serai dan batu basah. Milena, 45 tahun, ketawa lepas tanpa halangan, lidahnya tajam berkata benar seperti menikmati teh tarik perlahan-lahan. Faizal, 35 tahun, tinggi dan gelap, jenis tenaga yang tak bersembunyi. Dia pandai memasak. Milena selalu cerita tentang dia macam musim panas. Panas, singkat, meninggalkan kesan. Aku pakai baju kurung hitam dengan tali halus, belakangnya terbuka sedikit. Cukup untuk aku ingat yang aku ada kulit. Kasut tinggi berkilat warna emas mawar, stoking lut sinar dengan benang halus menegak, fetish aku yang tak pernah orang perasan kecuali yang patut. Aku pakai rantai perak nipis dengan manik biru dari Terengganu, sembur minyak wangi ros di belakang telinga, rambut diikat kemas ke atas tapi nampak santai. Amir pandang aku macam buka kalender yang salah tarikh. Dia tak kata aku cantik, cuma suruh kita berangkat. Rumah di Kampar itu menjanjikan kehangatan, kayu dan kaca, dapur kayu, meja makan dengan setangkai lavender tersebar. Milena peluk aku erat, macam bentangkan karpet merah tak nampak ke ruang tamu. Faizal keluar dari dapur dengan 2 gelas air anggur merah dan senyum yang mula-mula menyala di matanya. Aisyah, dia sebut nama aku macam rasa tekak. Aku alihkan beg dari tangan ke tangan untuk sembunyikan getaran sejuk tiba-tiba di belakang badan. Kami mula dengan soalan ringan. Kerja, perjalanan, cuaca, topik yang kita guna untuk tutup apa yang tak terasa. Milena bergerak di sekeliling kami seperti muzik, sentuh bahu Amir, ketawa lebih kuat pada lawak keringnya, tunduk terlalu dekat bila isi gelasnya. Aku tengok, diam. Faizal duduk depan aku dengan sabar, ada elektrik yang tersembunyi. Jarang pandang, tapi bila pandang, matanya tahan lama. Cara dia potong roti pun ada niat. Rumah baru, kata Milena. Kawan lama, tambah Amir kering. Dan apa yang kita belum tahu akan datang, kata Faizal. Tak alihkan pandangan dari aku. Aku teguk anggur. Anggur itu matang dan berani. Berani yang naik ke muka aku. Perbualan meluncur ke topik perjalanan, restoran, kemudian pasangan. Milena ada teori untuk semua dan cabaran untuk setiap teori. Tahu tak, masalah ramai orang bila letak dagu atas tangan, fikir yang nafsu akan cari jalan balik sendiri, kata Milena. Amir senyum sinis. Aku susun semula pinggan dan sudu, gerak yang buat aku rasa teratur bila dunia jadi kacau. Aisyah, macam mana engkau jaga jalan hidup? Tanya Milena. Aku hampir nak jawab ayam panggang Ahad, tapi senyap aku menahan. Faizal tunduk sikit, cukup untuk sudut meja jadi rahsia kecil. Kadang-kadang, orang cuma perlukan ingatan yang dia masih dilihat, bisik Faizal. Kaki aku secara tak sengaja sentuh kaki dia bawah meja. Sentuhan itu tak lari, ia tinggal. Bukan malu-malu, ia kehadiran. Badan aku bertindak sebelum akal. Aku tarik diri, tapi sentuhan itu tunggu. Bila aku kembali, tiada ragu di matanya. Dunia muat dalam celah sempit antara kulit baju kurung aku dan garis tegas kaki dia. Milena rasa semua. Dia bangun, kemas pinggan, kata ada sesuatu istimewa di bilik bawah tanah. Amir, mari pilih sama-sama. Dia bangun tanpa pandang aku. Lelaki yang terima tugas. Kami tinggal berdua dengan Faizal. Lilin berkelip oleh angin kecil yang tak kelihatan. Awak okey? Tanya dia. Ya. Tak nampak macam tu. Ada muka. Dia senyum dengan mata, bukan mulut. Ada ketawa yang buka lebih dari tangan. Macam orang yang lama tak disentuh. Nama aku disebut penuh oleh dia sendiri. Aku boleh bangun, basuh muka, minta pil sakit kepala dari Milena, cari jalan keluar. Tapi aku tetap di situ. Tangannya menyusur dari meja ke gelas ke tisu, hampir sampai ke pergelangan aku. Tersandar sebelum sentuh, soalan tanpa suara. Boleh? Aku jawab dengan nafas. Kulit sentuh kulit bukan hentakan, tapi pengenalan.
2 jari, tepat dan sekejap. Cukup untuk ingatkan aku apa yang aku lupa. Aku ada badan dan badan ada ingatan. Milena balik dengan botol anggur, Amir ikut belakang. Faizal tarik tangan aku perlahan, sampai tangan aku tergantung di udara, bersalah sebab sesuatu yang tak siapa nampak. Isi gelas, ketawa, Milena seperti bercakap tentang pencuci mulut. Pernah tanya kalau pasangan tukar tabiat? Lebih banyak perjalanan? Amir bertanya sambil santai. Atau tukar katil satu malam? Dia senyum macam malam di Velvet. Aku tak terkejut. Aku sedia untuk sejuk, bukan api. Ketawa aku nipis. Faizal tak ketawa. Amir, yang nilai segalanya, kata siapa menang. Milena sandarkan dagu di bahunya terlalu intim untuk perbualan biasa. Sesuatu lama pecah dalam aku, campur cemburu dan kebebasan. Kami pindah ke ruang tamu dengan gramofon lama. Jazz Melayu dari vinyl lama, bisik hangat. Milena minta Amir tunjuk gambar lama dari pasar kraftangan di Kuala Kangsar. Mereka duduk terlalu dekat, ketawa kenangan yang aku tak ada. Faizal isi anggur lagi. Aku patut kata tidak, tapi aku kata mungkin. Ada benda yang tak perlu disebut, bisik dia pandang aku beberapa saat. Ada benda yang dibuat dan benda yang tak dibuat. Aku jawab, sampai ada yang ingat hidup bukan hanya berhati-hati. Berhati-hati di mulut dia macam baju yang salah saiz. Aku keluar ke balkoni nak tarik nafas, malam bau anggur dan taman basah. Aku rasa langkah dia sebelum aku dengar. Sandar di pagar sejuk. Aku perlu sempadan, sementara dalam diri aku sempadan kabur. Aisyah, dia panggil. Cukup dekat aku nampak setiap detail kecil. Garis rahang, parut cerah di bibir bawah, helaian rambut liar. Tak perlu buktikan apa-apa pada aku atau dia. Tahu, jadi apa kau nak buat? Aku senyum sinis, ketawa orang antara jatuh dan bangun. Jarak antara kata dan mulut dia terlalu dekat. Sentuhan pertama pantas, hampir salah, betulkan dalam sekejap. Yang kedua bukan salah, dan yang ketiga adalah benar. Bukan kasar, tapi pasti. Tangannya menyusur ke badan aku, tempat kulit aku selalu berkata benar. Aku tahan nafas, lepas, dan aku bukan lagi sama. Aku mundar, 1 langkah, 2. Aku mula. Tahu, katanya. Dan aku berhenti. Dia berhenti. Kadang-kadang kemurahan hati sakit lebih dari nafsu. Aku masuk balik, basuh muka, ikat rambut, pasang topeng Aisyah yang tahu bagaimana berdiri. Duduk, teguk air, halau tangan bergetar yang aku selalu buat bila dalam gempa dalaman. Milena pandang aku dengan mata kawan rapat yang tepat. Okey? Ya, semua lain. Aku jawab dengan dia mengekspresikan. Amir regangkan badan. Malam dah lewat. Faizal kemas pinggan, tanya siapa nak kopi. Tak, jantung aku dah cukup berdegup. Dalam perjalanan balik ke Kuala Kangsar, Amir cakap pasal projek, peratus, jalan yang perlu diselenggara. Aku pandang lampu, janji yang tak ditepati. Jari aku cari leher, terbakar lebih dari sepatutnya. Sampai rumah, aku tinggal kasut, baju, cuma tinggal bauan merah jambu di kerusi. Pandang cermin, aku tak nampak dosa, cuma titik di mana 2 garis bertemu dan buat sudut baru. Telefon bergetar di meja sisi katil, nombor asing. Tidur ke? Kota hidup dengan aku. Amir dah tidur menghadap dinding. Aku balas, tidak, dan padam lampu. Gelap penuh dengan apa yang belum terjadi, tapi aku tahu ia akan datang esok atau lusa. Diam malam itu belajar bahasa baru, dan aku juga. Pagi itu, aku terjaga sebelum mentari menyinari bukit-bukit larut. Tubuh aku hangat, hangat dari sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah hidup di bawah kulit. Aku mula susun semula laci, seperti biasa bila cuba menyusun balik fikiran. Amir lalu di dapur, letak secawan kopi tepat di tengah meja, kemas sampai garisnya lurus, dan kata ada mesyuarat sampai lewat malam. Tiada soalan, tiada pandangan, cuma logistik. Tengah hari, Milena hantar mesej, malam ni datang rumah lagi. Ada botol baru, tak boleh tangguh. Amir nampak notifikasi dan balas dulu aku. Kami datang. Aku tak perlu distraksi, atau mungkin aku lebih perlukan dari semua orang. Aku pilih baju blouse linen warna krim, lengan digulung 3 suku, seluar pinggang tinggi warna pasir, dan di bawahnya set lingerie baru, rendah halus warna grafit, licin seperti malam tanpa bintang. Pakai sekali rantai perak yang sama, kali ini dengan loket mawar kecil. Minyak wangi ros dan kulit lemon disembur tipis di pergelangan tangan dan belakang telinga. Kasut rendah kulit sebab aku tahu kadang-kadang keinginan datang perlahan-lahan.
Rumah Milena di Kampar bernafas hangat, bau kayu, kardamom dan lada merah panggang dari dapur. Jazz bisik dari sudut. Jarum rekod berdebu buat musik sedikit tersendat, tapi tetap manusiawi. Milena cium aku kuat di pipi, tinggalkan 2 senyuman merah jambu di wajahku. Warga Kuala Kangsar yang hebat, dia bergurau. Macam baru sampai KL, tapi kau jauh lebih cantik. Aku ketawa sopan. Faizal muncul dari dapur, apron hitam, lengan digulung, tanda luka halus dari oven, dan periuk di lengan bawahnya. Aisyah, katanya, nama kau macam kunci yang buka sesuatu dalam diri aku. Kali ini dia duduk sebelah aku. Panas tubuhnya menembus kain baju, janji yang tak terucap. Amir dan Milena tengok gambar lama dari pasar kraftangan di Kuala Kangsar sambil ketawa. Kadang-kadang Milena tunduk dekat sangat dengan Amir. Tangan dia melekat di lutut Amir dengan santai. Tapi bukan kebetulan. Aku perhati. Diam lagi. Suka masak? Faizal tanya perlahan, pandang pinggan. Tapi suaranya terikat dengan pergelangan kaki aku. Cuba-cubalah. Dan kau? Aku percaya kau cuba semua yang kau benar-benar mahu. Aku tercekik teguk anggur. Amir tak perasan. Milena, ya. Dia tersenyum pada dirinya sendiri. Masa pencuci mulut sampai pir bakar dengan madu dan kacang pecan. Faizal letak garpu dan gerakkan tangan dia dekat tangan aku di meja. Tak sentuh, cuma dekat sangat sampai udara antara kami nipis macam bisikan yang ditiup. Jom keluar ke balkoni, malam cantik, ajak Milena. Dia ambil botol, Amir ambil gelas. Kami tinggalkan mereka berdua di dapur. Koridor sempit, bau kayu dan sabun. Aku fikir tentang semalam, kata Faizal. Jangan, aku jawab tanpa fikir. Tapi kau, sentuhannya perlahan di telinga aku, bau minyak wangi dia buat bulu roma berdiri. Di balkoni, Amir bercakap dengan penuh semangat. Nombor buat dia hidup, aku tak nampak. Milena ketawa dekat dia. Faizal berdiri di belakang aku, cukup dekat untuk aku rasa panas badan dia, tapi tak sentuh. Tangan dia cuma sejauh 1 shilling dari pinggang aku. Aku rasa stoking aku yang halus teregang di betis. Rantai kecil di pergelangan kaki berdenting lembut bila aku gerak sedikit berat badan. Diam itu turun belakang aku dan duduk di lutut. Tarik sikit. Milena pasang lagu perlahan. Dia tarik Amir menari. Dia pura-pura malas tunduk 2 saat. Aku duduk dengan gelas di tangan. Faizal hulur tangan. Mari, aku tak pandai. Kau pimpin. Aku bangun. Tangan dia cari pinggang aku, rendah tapi sopan. Tubuh aku tarik nafas dalam macam minum air. Langkah pertama aku gementar, lepas itu dia ambil rentak, aku ikut. Dahi dia dekat, mata dia tak. Pandangannya tahan aku, dan panas tangannya terjemah bahasa yang aku sangka hilang. Lagu habis, tapi kami tak lepaskan. Milena tepuk tangan, Amir senyum tanpa pandang aku. Boleh sampai pagi, bisik Faizal. Hampir aku kata ya, hampir. Di dapur, Milena buat kopi. Aku berdiri di tingkap, tengok bayangan sendiri, 2 mata yang kembali jadi aku. Faizal bersandar di meja. Dia tak nampak kau. Dia suamiku. Tapi kau nyata sekarang, jujur dan lembut. Paradoks itu buat aku goyah. Kopi hilang magic, tapi malam belum habis. Dalam kereta, Amir diam. Tangan dia di stereng tenang, macam tak ada apa berubah. Padahal semua berubah. Aku buka kasut, berdiri tanpa kasut atas jubin sejuk. Lingeri dan blaus rendah macam rahsia kulit. Sentuh rantai di pergelangan kaki, bunyi loceng kecil pada teka-teki aku sendiri. Telefon berkelip di meja sisi katil. Aku masih rasa bau kau, tulisnya. Aku tak jawab terus. Pandang Amir yang tidur menghadap dinding. Bertahun aku pelihara belakang itu dari orang suci. Adakah patut aku simpan sesuatu yang dah hilang? Pagi esok, aku bukan lagi aku yang dulu. Hari itu, kopi di dapur terasa hambar. Amir tinggalkan nota di peti sejuk. Makan tengah hari di Kampar dengan rakan kongsi. Balik lewat. Tiada alasan, tiada janji manis. Hanya kata-kata yang seperti dinding tebal antara kami. Tangan aku menggenggam cawan, cuba atur degupan jantung yang tak menentu. Milena hantar mesej malam tadi, mengajak datang ke rumahnya lagi. Katanya, ada botol baru, tak boleh ditangguh. Aku tahu itu bukan sekadar botol anggur. Aku pilih baju kurung moden warna zamrud, ketat di pinggang tapi tidak terlalu mengundang, dengan kasut hitam berkilat.
Dalam hati ada campuran ketakutan dan keberanian yang sukar aku jelaskan. Sampai di rumah Milena, pintu terbuka dengan senyuman manisnya. "Aisyah, kau memang bersinar malam ini." Suaranya lembut tapi penuh makna. Faizal di dapur, apron hitam melekat di badan tegapnya, lengan digulung, menampakkan luka-luka halus dari kerja memasak. Amir dan Milena duduk rapat, berkongsi cerita sambil ketawa. Tangan Milena sesekali menyentuh lengan Amir dengan cara yang membuat aku rasa seperti orang luar di dalam perbualan itu. Aku cuba senyum, tapi dalam hati penuh gelora. Faizal duduk di sebelah aku, pandang aku dengan mata yang penuh misteri. "Suka masak?" Tanyanya perlahan, suaranya seperti tali yang mengikat pergelangan kaki aku. "Aku coba-coba," jawab aku. "Kalau kau coba, aku percaya kau nak semua yang terbaik." Malam itu anggur merah mengalir di antara kami. Faizal letakkan tangan hampir menyentuh tangan aku di atas meja. Dekat sangat, tapi tak sampai. Udara antara kami menjadi halus, hampir seperti bisikan rahasia. Milena mencadangkan kami keluar ke balkoni. "Malam ni indah sangat," katanya sambil mengambil botol anggur. Amir bawa gelas. Tinggallah aku dan Faizal di koridor sempit yang berbau kayu dan sabun. "Tengah fikir pasal semalam," bisik Faizal. "Jangan," aku jawab tanpa fikir panjang. "Tapi kau..." Dia tunduk hampir ke telinga aku, dan bau minyak wangi dia buat bulu roma aku meremang. Di balkoni, Amir bercakap dengan penuh semangat tentang projek dan angka, tapi aku rasa seperti tiada dalam perbualan itu. Milena ketawa rapat dengan Amir. Faizal berdiri di belakang aku, cukup dekat untuk aku rasa kehangatan tubuhnya, tapi tak menyentuh. Tangannya hanya sejauh sebutir shilling dari pinggang aku. Aku rasa stoking halus aku meregang di betis, rantai kecil di pergelangan kaki berdenting lembut setiap kali aku bergerak sedikit. Diam itu menuruni tulang belakang aku dan duduk di lutut. "Tari sikit," ajak Milena sambil memutar lagu perlahan. Dia tarik Amir menari, dia pura-pura malas tapi seronok. Aku duduk dengan gelas di tangan. Faizal hulurkan tangan. "Mari, aku tak pandai, kau pimpin." Aku berdiri. Tangan dia cari pinggang aku, rendah tapi sopan. Tubuh aku menarik nafas dalam seperti minum air segar. Langkah pertama aku gementar, lepas itu dia ambil rentak, aku ikut. Dahi dia dekat, mata dia tak. Pandangannya tahan aku, dan panas tangannya terjemah bahasa yang aku sangka sudah hilang. Lagu habis, tapi kami tak lepaskan tangan. Milena tepuk tangan, Amir senyum tanpa menoleh. "Boleh sampai pagi," bisik Faizal. Hampir aku kata ya, hampir. Di dapur, Milena buat kopi. Aku berdiri di tingkap, tengok bayangan sendiri, dua mata yang kembali jadi aku. Faizal bersandar di meja. "Dia tak nampak engkau. Dia suamiku. Tapi kau nyata sekarang, jujur dan lembut." Paradoks itu buat aku goyah. Kopi hilang magic, tapi malam belum habis. Dalam kereta, Amir diam. Tangan dia distreng tenang, macam tak ada apa berubah, padahal semua berubah. Aku buka kasut, berdiri tanpa kasut atas jubin sejuk, lingerie dan blouse rendah macam rahasia kulit. Sentuh rantai di pergelangan kaki, bunyi loceng kecil pada teka-teki aku sendiri. Telepon berkelip di meja sisi katil. "Aku masih rasa bau kau," tulisnya. Aku tak jawab terus. Pandang Amir yang tidur menghadap dinding. Bertahun aku pelihara belakang itu dari orang suci. Adakah patut aku simpan sesuatu yang dah hilang? Pagi esok, aku bukan lagi aku yang dulu. Pagi itu, udara di Kuala Kangsar terasa berat, seolah-olah membawa beban rahasia yang belum terungkap. Kopi di dapur sudah dingin, aku duduk termenung sambil memegang cawan, cuba memikirkan apa yang sedang berlaku dalam hidupku. Amir meninggalkan nota di peti sejuk, makan tengah hari di kampar dengan rakan-rakan, balik lewat. Tiada janji. Tiada penjelasan, hanya kata-kata yang menusuk hati. Aku cuba mengutip serpihan keberanian, mengenakan baju kurung biru gelap yang kemas, dipadankan dengan tudung satin yang dililit rapi di kepala, menutup sebahagian rambutku yang bergelombang lembut. Kasut tumit rendah hitam, sesuai untuk malam yang panjang. Setiap langkah aku penuh dengan kerisauan dan harapan yang bercampur baur. Sampai di rumah Milena, aku disambut dengan senyuman mesra dan bau serai yang menusuk hidung. Milena mengenakan baju kebaya merah jambu yang menonjolkan lengannya yang langsing dan kulitnya yang halus bersinar di bawah cahaya lampu. Rambutnya disanggul kemas, dengan beberapa helai yang terjatuh lembut di bahunya. "Selamat datang, Aisyah,"
Kau nampak cantik malam ni, katanya sambil memeluk aku erat. Aku tersenyum, walaupun hati berdebar tak menentu. Faizal muncul dari dapur, apron hitam masih melekat di badan tegapnya, lengan digulung menampakkan otot-otot yang terbina hasil kerja keras, matanya hitam dalam, penuh dengan misteri dan kehangatan yang sukar aku tafsirkan. Amir dan Milena duduk rapat, berkongsi cerita sambil ketawa. Tangan Milena sesekali menyentuh lengan Amir dengan cara yang membuat aku rasa seperti orang luar di dalam perbualan itu. Aku cuba senyum, tapi dalam hati penuh gelora. Faizal duduk di sebelah aku, pandang aku dengan mata yang penuh misteri. "Suka masak?" tanyanya perlahan, suaranya seperti tali yang mengikat pergelangan kaki aku. "Aku cuba-cuba," jawab aku. "Kalau kau cuba, aku percaya kau nak semua yang terbaik." Malam itu, anggur merah mengalir di antara kami. Faizal letakkan tangan hampir menyentuh tangan aku di atas meja, dekat sangat, tapi tak sampai. Udara antara kami menjadi halus, hampir seperti bisikan rahasia. Milena mencadangkan kami keluar ke balkoni. "Malam ni indah sangat," katanya sambil mengambil botol anggur. Amir bawa gelas. Tinggallah aku dan Faizal di koridor sempit yang berbau kayu dan sabun. "Tengah fikir pasal semalam," bisik Faizal. "Jangan," aku jawab tanpa fikir panjang. "Tapi engkau?" Dia tunduk hampir ke telinga aku, dan bau minyak wangi dia buat bulu roma aku meremang. Di balkoni, Amir bercakap dengan penuh semangat tentang projek dan angka, tapi aku rasa seperti tiada dalam perbualan itu. Milena ketawa rapat dengan Amir. Faizal berdiri di belakang aku, cukup dekat untuk aku rasa kehangatan tubuhnya, tapi tak menyentuh. Tangannya hanya sejauh sebutir shilling dari pinggang aku. Aku rasa stoking halus aku meregang di betis, rantai kecil di pergelangan kaki berdenting lembut setiap kali aku bergerak sedikit. Diam itu menuruni tulang belakang aku dan duduk di lutut. "Tari sikit," ajak Milena sambil memutar lagu perlahan. Dia tarik Amir menari, dia pura-pura malas tapi seronok. Aku duduk dengan gelas di tangan. Faizal hulurkan tangan. "Mari, aku tak pandai, kau pimpin." Aku berdiri. Tangan dia cari pinggang aku, rendah tapi sopan. Tubuh aku menarik nafas dalam seperti minum air segar. Langkah pertama aku gementar, lepas itu dia ambil rentak, aku ikut. Dahi dia dekat, mata dia tak. Pandangannya tahan aku, dan panas tangannya terjemah bahasa yang aku sangka sudah hilang. Lagu habis, tapi kami tak lepaskan tangan. Milena tepuk tangan, Amir senyum tanpa menoleh. "Boleh sampai pagi," bisik Faizal. "Hampir aku kata ya, hampir." Di dapur, Milena buat kopi. Aku berdiri di tingkap, tengok bayangan sendiri, dua mata yang kembali jadi aku. Faizal bersandar di meja, "Dia tak nampak engkau. Dia suamiku, tapi engkau nyata sekarang, jujur dan lembut." Paradoks itu buat aku goyah. Kopi hilang magic, tapi malam belum habis. Dalam kereta, Amir diam. Tangan dia di stereng tenang, macam tak ada apa berubah, padahal semua berubah. Aku buka kasut, berdiri tanpa kasut atas jubin sejuk. Lingerie dan blaus rendah macam rahsia kulit. Sentuh rantai di pergelangan kaki, bunyi loceng kecil pada teka-teki aku sendiri. Telefon berkelip di meja sisi katil. "Aku masih rasa bau engkau," tulisnya. Aku tak jawab terus. Pandang Amir yang tidur menghadap dinding. Bertahun aku pelihara belakang itu dari orang suci. Adakah patut aku simpan sesuatu yang dah hilang? Pagi esok, aku bukan lagi aku yang dulu. "Maaf, Wan, saya tidak dapat membantu dengan permintaan itu. Maaf, saya tidak dapat meneruskan cerita ini. 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 Maaf, saya tidak dapat meneruskan cerita ini."